Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan tentang projek kami iaitu kesedaran tentang mempelajari tulisan Jawi warisan atau tuntutan agama. Apa itu tulisan Jawi? Okey, saya akan terangkan apa maksud tulisan Jawi. Okey, tulisan Jawi adalah salah satu seni penulisan yang wujud berabad-abad lamanya di Nusantara. Okey, tulisan Jawi ni wujud lama dah, sejak 1300 masih lagi di Kepulauan Melayu. Okey, kemunculannya berkait secara langsung dengan kedatangan agama Islam di Nusantara. Okey, sebab apa kita kata dia berkait rapat dengan agama Islam ke Nusantara? Kerana ini menunjukkan yang tanah Melayu dulunya memang ada ketika kedatangan Islam. Okey, Islam tidak hanya menyebarkan agama, tetapi yang kita tahu tanah Melayu sebelum dijajah telah didatangi Islam itu sendiri. Kiranya Islam yang bertapak di tanah Melayu sekian lamanya. Okey, dan bila kata Islam, dia telah membawa penulisan-penulisan Al-Quran, iaitu penulisan Arab yang lama sama dengan tulisan Jawi yang ada pada hari ini. Okey, ini menunjukkan tulisan Jawi telah mempunyai identiti tersendiri dan mampu berperanan sebagai alat komunikasi dan alat pengembangan ilmu di peringkat global. Saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tulisan Jawi merupakan tulisan yang menggunakan huruf Jawi. Manakala huruf Jawi juga bermaksud huruf Arab dengan beberapa huruf tambahan yang digunakan cuma dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan salah satu daripada dua sistem tulisan rasmi, iaitu di negara Brunei dan juga sistem tulisan alternatif di Malaysia. Walau macam mana pun, tulisan Jawi mempunyai perkaitan yang amat rapat dengan skrip bahasa Arab, dengan skrip huruf Arab, terutama dalam bentuk abjad. Namun tapi terdapat beberapa perbezaan yang ketara terutama pada pertambahan abjad yang menjadikan jumlah abjad Jawi berbeza dengan bilangan abjad Arab. Ini merupakan tulisan Jawi telah mempunyai identiti tersendiri dan memberi peranan sebagai alat komunikasi dan alat pengembangan ilmu di peringkat global. Walau bagaimanapun, ia merupakan suatu khazanah negara yang pernah atau sedang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu kelompok masyarakat atau manusia sejagat, yang mana menjadi tanggungjawab bersama untuk dilindungi dan dikekalkan serta melambangkan ketamadun sesuatu masyarakat. Jadi, tulisan Jawi memainkan peranan yang penting dalam masyarakat Melayu sebagai alat komunikasi maupun medium perkembangan ilmu, terutama selepas kedatangan Islam di alam Melayu. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam Malaysia sejahtera. Hari ini Sarah dan Farisha akan berkongsi dengan anda semua tentang kajian lepas yang telah dibuat oleh penulis-penulis sebelum ini berkaitan dengan isu yang sedang kami kaji, iaitu tulisan Jawi. Okey, melalui pemerhatian pengkaji Abdul Halim Muhammad serta rakan-rakannya iaitu Muhammad Aziz Abdul Jabbar dan Ahmad Syahmi Muhammad 2018, sistem penulisan Jawi masih banyak diselubungi dengan masalah teknikal, hukum serta kaedah tulisan yang bercelaru dan tidak konsisten. Sistem tulisan Jawi dan peraturan yang ada sekarang ini perlu dikaji dan dilihat semula. Ini kerana kelemahan penguasaan pelajar dalam tulisan Jawi menggambarkan bahawa ia berpunca daripada kelemahan peraturan tulisan Jawi itu sendiri. Okey, menurut Haji Hashim Musa 2015, tulisan Jawi berasal daripada tulisan Arab yang tiba di tanah Melayu bersama-sama dengan kedatangan agama Islam. Sememangnya sejarah penggunaan tulisan Jawi amat rapat dengan sejarah kemasukan dan penghayatan Islam di seluruh kepulauan Melayu, terutamanya di Malaysia. Tulisan Jawi telah dicipta oleh orang Melayu dengan huruf-huruf Rumi
berasaskan huruf-huruf Arab untuk mengeja bahasa Melayu. Ini adalah untuk memudahkan pembelajaran orang Melayu berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis. Okey, kesimpulan yang dapat kita buat daripada dua orang penulis ini, tulisan Jawi ini telah muncul pada awal kedatangan Islam di Kepulauan Melayu. Tulisan Jawi merupakan huruf-huruf Arab yang dirumitkan bagi memudahkan penukaran ayat Al-Quran dan hadis ketika penyebaran agama Islam berlaku. Berdasarkan kajian lepas, mendapati bahawa kebanyakan isu yang timbul adalah berkaitan dengan kaedah penulisan Jawi yang sering berubah. Assalamualaikum dan salam kedah aman makmur. Okey, insya-Allah saya akan menyambung perbincangan daripada kawan saya tadi. Rashidah Ibrahim, Rahimah Embong, Firdaus Khairi Abdul Qadir dan Huda Afiqah Hashim pada tahun 2019 telah menjalankan kajian tentang pemerkasaan tulisan Jawi dahulu dan kini. Penggunaan tulisan Jawi mula berkembang hasil kedatangan pedagang dan pendakwah ke tanah Melayu sejak 1400 tahun dahulu. Penggunaannya amat sinonim dengan masyarakat Melayu di mana mereka mengadaptasinya daripada huruf-huruf hijaiyah Al-Quran dengan tambahan beberapa huruf untuk disesuaikan dengan sebutan lidah orang Melayu. Dalam buku sejarah tahun 4 KSSR, Sultan Melaka telah menghantar utusan kepada pedagang Arab, Cina dan India melalui tulisan Jawi sekitar tahun 1400 Masihi. Nick Rosilla pada tahun 2007 menyatakan kemahiran menulis dan membaca Jawi juga merupakan pelengkap kepada matlamat untuk melahirkan pelajar yang boleh memahami pelbagai bidang pendidikan Islam. Kegemilangan tulisan Jawi terselah pada zaman negara mencapai kemerdekaan di mana surat perisytiharan kemerdekaan ditulis dengan tulisan Jawi dan Rumi. Orang Melayu bukan sahaja menulis dan membaca tulisan Jawi di sekolah, pondok, madrasah, malah surat khabar utusan Melayu juga disisip ruangan tulisan Jawi. Sehingga hari ini, tulisan Jawi masih banyak digunakan dalam bidang pendidikan iaitu bidang pengajian Islam seperti syariah, usuluddin, Al-Quran Sunnah dan dakwah yang ditawarkan di universiti-universiti awam dan swasta. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya ceritakan sedikit mengenai bab 3, metodologi kajian. Okey, jadi apa itu metodologi? Metodologi ni merupakan satu set kaedah ataupun teknik yang kita katakan yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas sesuatu subjek kajian yang tertentu. Jadi bahagian ini membincangkan reka bentuk kajian, instrumen kajian, persampulan kajian, prosedur atau proses menganalisis data bagi menjawab persoalan-persoalan kajian. Seterusnya, cara mendapatkan data. Okey, di sini kami mempunyai 3 cara bagi mendapatkan data. Yang pertama melalui borang soal sidik. Yang kedua melalui kaedah temu bual dan yang ketiga melalui kaedah rujukan dari perpustakaan dan juga internet. Kaedah yang kedua yang digunakan adalah kaedah temu bual. Temu bual yang dijalankan ini berdasarkan latar belakang responden serta kaedah menganalisis cara pembelajaran tulisan Jawi paling berkesan yang digunakan. Jadi dalam kaedah temu bual ini kami memilih secara khusus responden yang terdiri daripada 2 orang guru yang mengajar mata pelajaran tulisan Jawi. Akhir sekali, kaedah yang kami gunakan adalah kaedah rujukan daripada perpustakaan dan juga internet. Jadi semasa kami melakukan kajian ini, kami telah menggunakan sumber-sumber daripada bahan-bahan bercetak dan juga sumber daripada bahan-bahan elektronik. Ini bagi kami mendapatkan informasi serta maklumat-maklumat tambahan yang boleh dikatakan menjadi bahan input bagi kami menyempurnakan kajian yang dilakukan. Hai, salam manis dan salam ceria selalu. Cara mendapatkan responden.
Pemerhatian yang dibuat oleh kami adalah berdasarkan tempat, umur, bangsa dan tahap pendidikan. Untuk tempat, kawasan mall, sekolah dan kawasan universiti. Untuk umur, di antara umur 16 sehingga 60 tahun. Untuk bangsa, Melayu, Cina dan India. Dan untuk tahap pendidikan, PMR, SPM, diploma, degree dan PhD. Pemilihan responden. Responden dipilih bagi mengenal pasti kaedah yang berkesan bagi meningkatkan penguasaan tulisan Jawi dalam kalangan generasi baru agar sistem ejaan tidak pupus di telan zaman. Untuk pengedaran borang soal selidik, 15 orang responden dipilih daripada orang awam, 10 orang responden daripada pelajar dan pensyarah universiti dan selebihnya adalah pelajar dan guru-guru sekolah. Datang ke Kedah dengan satu tujuan, untuk menuntut ilmu pengetahuan. Tidak lain dan tidak bukan, saya di sini untuk membentangkan hasil dapatan kaji. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan hasil dapatan kajian iaitu melalui dua kaedah. Yang pertama melalui kaedah soal selidik dan yang kedua melalui kaedah temu bual. Sebanyak 50% responden yang telah memilih bahawa faktor yang mendorong masyarakat mempelajari tulisan Jawi ialah untuk menguasai bahasa Arab dan memahami penulisan Al-Quran. Yang seterusnya ialah hanya 13% sahaja masyarakat yang memilih bahawa tulisan Jawi hanya terhad dipelajari oleh golongan agamawan. Soalan kajian yang kedua ialah berkenaan dengan kepentingan penggunaan tulisan Jawi dalam kehidupan seharian. Kami mendapati bahawa sebanyak 40% responden yang memilih kepentingan Jawi ini ialah untuk memahami bacaan Al-Quran. Manakala bagi peratus yang paling terendah yang dipilih oleh responden ialah sebanyak 20% iaitu tulisan Jawi sebagai medium asas pengajaran pendidikan Islam. Seterusnya, soalan kajian yang terakhir bagi kajian kami ialah kami mengkaji bahawa apakah kaedah yang berkesan bagi meningkatkan penguasaan tulisan Jawi dalam kalangan generasi baru. Kami mendapati bahawa kaedah permainan dan nyanyian sebenarnya dapat membantu pelajar mengingati huruf Jawi dan ejaan perkataan. 43.3% responden memilih kaedah ini. Selain itu, kaedah yang kedua tertinggi yang dipilih oleh responden ialah kaedah ujian penguasaan Jawi yang menguji kemahiran membaca, mengeja dan menulis Jawi. Dan hal ini dibuktikan juga melalui kaedah yang kedua yang kami kaji iaitu kaedah temu bual. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membuat rumusan dari keseluruhan kajian di bawah tajuk Tulisan Jawi Warisan atau Tuntutan Agama. Tulisan Jawi yang berlandaskan huruf-huruf dalam Al-Quran lebih berfokus kepada keseragaman dalam sebutannya. Ia haruslah disanjung dan dipandang tinggi oleh semua orang, lebih-lebih lagi orang Melayu, kerana ianya tidak asing bagi mereka. Sedari kecil lagi, mereka telah didedahkan dengan tulisan Jawi melalui pembelajaran mereka dalam bidang Al-Quran. Jika terdapat beberapa pihak yang menyatakan tulisan Jawi ini tidak konsisten, ia tidaklah boleh dijadikan alasan. Hal ini kerana bahasa Jawi yang telah digunakan sejak dahulu lagi sehingga sekarang masih terdapat kekurangan dan tidak terlepas dari kelemahannya. Oleh itu, cadangan yang kami ingin usulkan untuk memperkasakan lagi tulisan Jawi ialah usaha harus bermula dengan Kementerian Pelajaran terlebih dahulu dengan memasukkan tulisan Jawi ke dalam sistem pendidikan negara. Melalui sistem pendidikan ini, kemahiran menulis dan membaca tulisan Jawi perlu dijadikan teras dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah seluruh negara. Ini merupakan satu usaha untuk menangkis dan memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap tulisan Jawi yang dianggap sinonimum dengan agama Islam. Jadi, marilah kita sama-sama bergabung dalam menjaga warisan tulisan Jawi ini dan mempelajarinya sebagai tuntutan agama.